Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana, Imam? Huraian ayat 2. Ayat 2, Sabbihisma rabbikal a'la. Kita berhenti di situ. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik. Jadi kita tengok ayat yang kedua, yakni alladzi khalaqa fasawwa, ayat tu. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata pengarang. Firman Allah ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mencipta segala makhluk termasuk manusia, dan dia juga yang menyempurnakan segala makhluk dengan sebaik-baik kejadian. Jadi makna dia semua makhluk Allah jadikan, dan fasawwa ni Allah sempurnakan sehingga kan makhluk itu seimbang. Semua manusia, binatang, jin, para malaikat, Allah sempurnakan kejadian dia sehingga dia seimbang dengan kehidupan dia. Dia tak pincang. Itu makna fasawwa. Baik, yang mengimbangkan jasadnya, meletakkan anggota-anggotanya pada tempatnya dan menjadikan sempurna. Dan kita tahu dalam banyak-banyak makhluk yang terbaik adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Sebaik kejadian ni maksudnya dalam rupa bentuk yang paling baik sekali, yang terbaik. Saya sebut kat tuan-tuan, kita ada dua tangan, dua kaki, kepala di atas. Tidak ada bentuk yang lebih baik daripada bentuk ni. Malah kita tak boleh bayang pun, tuan-tuan. Tak boleh bayang dah bentuk lebih baik daripada bentuk kita ni. Kalau macam manusia ni, tangan ada 3, tak elok lah, tuan-tuan. Macam manusia, telinga ada 4, tak elok lah. Kepala ada 2, kaki ada 6. Dia jadi dah tak lawa dah. Dan kita tak boleh banding dengan mana-mana binatang, tuan-tuan. Binatang ke, malah jin ke, nak banding dengan rupa manusia ni lah yang terbaik. Malah ahli syurga rupa macam kita lah, tuan-tuan. Cuma saiz dia lain lah, handsome lagi lah. Ahli syurga tinggi dia 60 hasta ataupun 27 meter. Lebak dada dia 7 hasta. Ahli syurga tinggi, tapi rupa macam sekarang lah. Rupa macam ni lah, 2 tangan, 2 kaki. Cuma ahli syurga ni kulit dia putih kemerahan, rambut dia hitam seolah-olah berminyak dan tak perlu sikat dah, rapi dah rambut ahli syurga. Ahli syurga tidak ada janggut, tidak ada misai, handsome macam Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi rupa macam kita lah, tuan-tuan. Macam kita sekarang ni, bentuk badan ni macam ni lah ahli syurga. Sebab inilah disebut sebagai ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Kalau kita banding kita dengan binatang yang lain ke, tuan-tuan, dengan lembu ke, tengok lembu, harimau, kepala dia sama laras dengan punggung dia. Kalau ulang pula, tuan-tuan, tak ada kaki pula, sama juga kepala dengan punggung dia selaras. Tak macam manusia, Allah jadikan indah. Baik, kemudian tersusun selaras dan stabil. Ini sebagai suatu bukti kesempurnaan penciptaan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, pentadbir alam. Jadi Allah Ta'ala jadikan dan Allah Ta'ala sempurnakan setiap kejadian. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk
wallazi qaddara fahada. Yani Allah yang menentukan kadar yang sesuai bagi setiap makhluk, dan dia juga memberi petunjuk tentang kadar tersebut dan mengajarkan bagaimana memanfaatkannya. Ayat ini juga membawa maksud Allah menentukan jenis, kategori, sifat, perbuatan, kata-kata dan ajal setiap perkara. Wallazi qaddara fahada ni umum, termasuk Allah yang menjadikan rupa kita lagu mana, dan Allah Ta'ala jugalah yang menentukan takdirnya pada kita. Sehingga kan sebahagian tafsir sebut qaddar fahada ni maksud dia apa? Menentukan juga dia ni ahli syurga, ahli neraka, jadi orang Melayu ke, jadi orang putih ke, jadi orang India ke, Allah tentukan semua dah. Yang pertama kita panggil takdir yang di luar pilihan kita. Contohnya kita jadi lelaki ke, kita jadi perempuan ke, ataupun jadi apa? Kita jadi Melayu ke, kita jadi orang Arab ke, orang putih ke, orang India ke. Ini tuan-tuan, ketentuan takdir ni di luar batasan kita. Kita tak mampu tuan-tuan, tak tentukan. Bukan kemampuan kita, itu dipanggil luar kemampuan kita. Yang kedua, takdir yang di atas pilihan kita. Jadi tuan-tuan, makna dia orang yang buat maksiat dan orang yang buat kebaikan, semua di dalam ketentuan Allah, betul. Kita tak boleh nafikan benda tu. Nah, kalau orang tanya semua yang berlaku takdir Allah, ya betul. Semua yang berlaku di dunia ini, sama ada buat amal kebaikan ataupun dosa, takdir Allah, betul. Kita tak boleh nafikan benda tu. Kita tak buka macam Qadariyah yang mana mengatakan kalau perbuatan baik takdir Allah, yang buruk bukan. Bukan. Semua yang berlaku dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Cumanya tuan-tuan, kita tak boleh menyalahkan takdir. Kena beza tu. Kadang-kadang ada orang dia fikir, pernah orang tanya saya, kata, ustaz, macam mana kita nak menyalahkan orang yang buat dosa? Kalau ada orang tu Allah takdirkan dia jahat, jahatlah. Dah Allah takdirkan pada azali dia jahat, dia nak jadi baik lagu mana? Allah takdirkan dia jahat, jahatlah dia. Kemudian dia kata, kalaulah Allah takdirkan orang tu baik, bolehlah dia baik. Allah takdirkan dia baik. Macam mana nak jawab? Malah hatta kita jumpa pada pagi ni tuan-tuan, telah ditentukan oleh Allah 50,000 tahun yang dahulu. Sebut, nanti disebut hadis lepas ni. Kataballahu maqadirul khalaiq, lepas ni disebut 50,000 tahun dijadikan langit dan bumi, dah tentulah kita jumpa pagi ni. Macam mana rupa kita, isteri kita, anak kita, amalan kita sekalipun, semua dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia tanya macam mana? Tapi orang ni pun dia tiap kali dia terdetik dia istighfar, sebab seolah-olah dia sangka macam itu kesalahan Allah, macam nak, bukan salah dia, salah takdir lah. Seolah-olah kepahaman dia macam itulah. Tapi dia tak kata lagu tu. Tiap kali dia terfikir dia istighfar, tiap kali dia terfikir dia istighfar. Tapi fikiran itu menghantui dia, ganggu fikiran dia, susah dia nak hidup pasal duk fikir lagu tu. Orang tu jahat, dia tengok orang buat jahat apa semua, nak buat lagu mana? Allah takdirkan dia lagu tu. Ni kita duk main masjid ni, bolehlah kita main masjid, Allah takdirkan, tidak kita pun tak boleh main. Oh, pandai dia. Jadi bukan salah dia, takdirlah yang menentukan. Tuan-tuan, takdir yang hak macam tu, takdir yang mana kita ada pilihan. Esok tuan-tuan nak buat apa, lusa tuan-tuan nak buat apa, tuan-tuan tak tahu, tapi Allah tahu. Jadi takdir itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu Allah Azza wa Jal. Sebab tu tuan-tuan, kita ada pun manusia, kita akan disoal atas pilihan kita. Selagi mana kita sedang, kita ada akal, kita pilih benda yang salah, kita dipertanggungjawabkan. Walaupun tiap kelakuan kita takdir. Sebab ilmu Allah mengatasi kita. Bagi Allah sama je tuan-tuan. Sekarang ke, akan datang ke, esok lusa ke, di sisi Allah sama. Yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, bila di malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah tengok dalam neraka banyak orang perempuan, tengok dalam syurga banyak orang miskin. Orang kaya pergi mana? Masih lagi tersangkut 500 tahun di padang mahsyar. Padahal belum ada kiamat lagi tuan-tuan, belum ada hisab, belum ada penduduk syurga neraka lagi. Tapi macam mana Rasulullah boleh nampak? Allah singkap hijab. Makna dia masa di sisi Allah bukan macam kita tuan-tuan.
Kita ni terikat dengan masa, bukan boleh balik dulu, bukan boleh pergi esok hari. Tapi masa di sisi Allah ni sama. Dan Allah Ta'ala tahu dah tuan-tuan, kita buat apa akan datang dengan pilihan kita. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika mana ada tempat itu ta'un, Sayyidina Umar tak masuk. Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu an kata, wahai Amirul Mukminin, adakah kau lari pada takdir Allah? Mana kata Abu Ubaidah ni, kadang masuk kena takdir Allah, kena lah, kalau tak kena tak kena lah. Itu kata Abu Ubaidah Jarrah, sahabat Nabi yang dia jamin syurga kan, masuk je lah. Kalau ditakdirkan, masa ni ta'un amwas, 20,000 orang yang mati, 20,000 orang mati. Malah Khalid Al-Walid, sahabat Rasulullah yang terkenal, dia ada 40 orang anak dia ramai mati semua tuan-tuan, kerana ta'un amwas yang mengganas di Syria masa tu. Termasuk juga sahabat Nabi Muaz juga mati ta'un amwas, Abu Ubaidah Jarrah juga. Jadi Sayyidina Umar tak bagi masuk. Kata Abu Ubaidah, kalau takdir kena, betul tak? Kalau tak kena, tak kena. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, kita lari daripada satu takdir kepada takdir yang lain. Makna dia apa? Kita ni manusia hidup, kita diliputi oleh ilmu Allah. Tapi selagi mana kita buat keputusan dengan kesedaran kita dan akal fikiran kita, maka kita dipertanggungjawabkan. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Sebab itulah budak-budak yang tak baliag, anak orang Hindu ke, Cina ke, Yahudi ke, Buddha ke, majoriti ulama sebut dia ahli syurga, sebab dia belum mampu memilih. Kita yang ada akal milih, kita pilih jalan yang salah. Memanglah kita kena tuan-tuan, kita dipertanggungjawabkan. Baik. Jadi tuan-tuan, bezakan kita memang diliputi oleh takdir Allah, tapi ingat segala tindak tanduk kita yang kita pilih dengan kesedaran, kita dipertanggungjawabkan. Hatta kita masuk mahkamah pun macam tu tuan-tuan. Takkanlah orang yang bunuh orang masuk mahkamah, dah jelas dia salah, hakim kata mana boleh kata dia salah, ini semua takdir Allah. Haru tuan-tuan kalau macam tu. Hakim pun takkan sebut lagu tu, takdir Allah tu kerja Allah, tapi hang kenapa buat kerja lagu tu? Baik. Jadi tuan-tuan, termasuk juga dalam ni semua benda, semua benda Allah Ta'ala yang tentukan. Dan ajar setiap perkara, lalu dia memberi petunjuk setiap makhluk kepada sumbernya dan kepada apa yang patut baginya. Dia menjadikan mereka gembira dengan apa yang diciptakan untuknya dan mengilhamkan kepada mereka hal-hal berkaitan keagamaan dan kehidupan dunia. Allah ilhamkan kepada manusia. Dia juga menentukan rezeki dan makanan makhluk dan memberi petunjuk kepada mereka kaedah menyara hidup sekiranya mereka ada di kalangan manusia, atau memberi petunjuk kepada penjaga mereka sekiranya daripada kalangan binatang. Makna dia Allah Ta'ala menentukan rezeki. Saya dah ada rezeki, tuan-tuan pun ada rezeki, dan kita takkan mati selagi rezeki itu tak habis. Habis rezeki baru mati. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata atas muka bumi melainkan Allah yang jaga rezeki dia. Semua dah ada rezeki dah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dah ada rezeki, tapi kena cari. Macam itulah tuan-tuan. Walaupun rezeki dah ada, usaha kena. Pasal apa tuan-tuan? Mana boleh duduk saja. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila tengok orang di masjid duduk berzikir, tak kerja, berzikir tak kerja, maka Sayyidina Umar suruh dia kerja. Fa inna as-sama la tumtir zahab. Langit tidak menurunkan emas. Kita kena kerja. Takdir memang dah ada, rezeki dah ada, tapi kerja kena. Semua benda tuan-tuan, kita perlu kerja. Baik, sekiranya mereka di kalangan manusia atau beri petunjuk, sekiranya di binatang, Allah Ta'ala berikan ilham macam burung. Sebab tu disebut dalam hadis yang masyhur kan, yang kata Rasulullah SAW, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra." Kalaulah kita semua ni, makhluk ni, tawakal pada Allah betul-betul, tawakal pada Allah, tawakal yang betul-betul tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Allah Ta'ala akan bagi rezeki macam mana burung dapat. Macam mana burung, tardu khimasan wa taruhu bitanan, yang mana keluar daripada sarang dia khimasan, perut kosong, lapang. Sagi pagi tuan-tuan keluar, nanti waktu pagi tuan-tuan tengok burung banyak keluar. Waktu dia keluar tu semua perut kosong tuan-tuan, tak ada makanan, lapang. Kalau ada anak, anak dia pun lapang tuan-tuan. Wa taruhu bitanan,
Tapi petang-petang balik perut penuh, kenyang. Petang tuan-tuan tengok nak dekat maghrib, burung pun balik, dia perut kenyang. Jadi kata Rasulullah, kalau kita betul-betul tawakal, macam itulah Allah Ta'ala berikan kita rezeki. Baik, bismillah. Bukanlah makna tawakal tak buat apa tuan-tuan. Tengok macam burung lah tuan-tuan. Walaupun dia tawakal, dia keluar kerja sebelum kita keluar kerja tuan-tuan. Kita keluar kerja pukul 8, burung sebelum tu keluar dah tuan-tuan. Kita balik kerja pukul 5. Ada orang balik awal lagi tuan-tuan. Burung balik kerja tuan-tuan, nak dekat maghrib baru balik. Mana dia tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi rezeki, tapi kena cari, usaha kena. Takdir banyak mana bukan kerja kita tuan-tuan. Cari kena. Baik. Jadi Allah ilhamkan pada binatang. Sebab tu kita baca dalam Quran, Allah ilhamkan pada lebah, wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Allah Ta'ala ilhamkan pada lebah ni, buat sarang dia dekat mana? Dekat Gunung Ganang. Supaya apa? Jangan kacau manusia. Jauh pada manusia. Kemudian wa minasyajar, di pokok-pokok. Sebab tu lebah jarang kalau kita duduk kat rumah dia mai buat sarang kat situ. Lebah memang jarang lah tuan-tuan. Allah ilhamkan dia supaya buat sarang jauh pada orang. Kemudian di pada tempat-tempat yang jauh pada manusia. Kemudian tuan-tuan, dia mewujudkan manfaat bagi pada benda-benda dan memberi bantuan kepada manusia. Bagaimana benda-benda itu boleh dimanfaatkan? Ayat ini mempunyai persamaan dengan firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Musa AS yang berkata kepada Fir'aun, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada makhluknya ciptaannya segala keperluannya. Kemudian memberikan petunjuk bimbingan, iaitulah dia menentukan suatu ketetapan dan memberi petunjuk kepada segala makhluk ke arah ketetapan tersebut. Ini disokong oleh sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah bersabda, Inna Allah qaddara maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan segala jenis ciri khas bagi makhluk 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan manakala arasy-Nya di atas air. Maksud dia 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi dah ada segala ketetapan, semua dah ada. Macam mana Allah Ta'ala tetapkan? Dengan ilmu Allah Azza wa Jalla dan kehendak dia. Kesimpulannya, sesungguhnya ketetapan suatu perkara merujuk secara khusus kepada urusan penciptaan bahagian-bahagian jasad manusia dan penyusunannya dalam bentuk tertentu yang membolehkan bersedia untuk menerima daya atau kekuatan tersebut. Manakala petunjuk ke arah suatu merujuk kepada khusus kepada penciptaan kekuatan tersebut pada anggota-anggota ini, di mana daya pada setiap anggota bertindak sebagai sumber bagi suatu perbuatan dan hari himpunan seluruh daya ini. Inilah kesempurnaan kemaslahatan. Jadi Allah Ta'ala tentukan dan fahada, Allah Ta'ala tunjukkan kepada ketentuan Allah Azza wa Jal. Baik, begitu. Kemudian ayat yang keempat, dan yang menumbuhkan rumput rampai lalu dijadikan rumput rampai itu kering kehitam-hitaman. Akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Maksudnya Allah yang menumbuhkan rumput rampai dan tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanan binatang. Allah juga yang menumbuhkan segala macam pokok dan sayur-sayuran untuk makanan manusia. Allah yang menumbuhkan. Selalu kita baca dalam Quran Allah Ta'ala sebut tumbuh-tumbuh supaya kita fikir. Sebab banyak manusia dia tak beriman dengan Allah. Punca dia sebab apa? Sebab dia tengok manusia ni bila mati, macam mana manusia boleh hidup balik. Aidza kunna inna yaquluna inna lamardudu fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah. Banyak orang kafir sebut lagu tu. Pasal apa? Dia tak mau beriman. Takkan kita boleh hidup balik? Kita dah jadi tulang, kita dah jadi tulang belulang. Jadi tak mau beriman. Allah suruh fikir tuan-tuan. Kita tengok tuan-tuan, banyak pokok kat dunia ni tuan-tuan daripada biji benih yang lain. Tanah sama, air sama, tapi rasa tak sama tuan-tuan. Antara pokok durian, pokok manggis, pokok moktan, rasa lain. Tanah sama, air sama, tapi dia punya hasil lain. Sama juga manusia.
Pada hari kiamat nanti manusia akan tumbuh macam tu, daripada dia punya tulang sulbi, tanah mahsyar yang sama, dengan hujan yang sama. Sebelum kita tumbuh dia akan datang hujan, tuan-tuan. Hari kiamat nanti sebelum kita tumbuh dia akan datang hujan, yang mana hujan tu akan menumbuhkan kita. Seperti mana biji benih, pokok tumbuh daripada biji benih, macam itulah manusia tumbuh. Kalaulah kita tengok kat dunia ni punya banyak pokok-pokok hidup, tuan-tuan, daripada biji benih yang kecil, pokok durian besar, tuan-tuan, takkanlah manusia tak hidup balik. Itu suruh kita fikir, tuan-tuan. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah kemudian menjadikan tumbuh-tumbuhan itu kering, kehitam-hitaman setelah ianya hijau, iaitu luntur dan reput. Kering dan menghitam setelah kehijauan kerana tumbuh al-khala, bila ia kering menjadi kehitaman. Baik, jadi tuan-tuan, ini juga suruh kita fikir, tuan-tuan. Makna dia sampai masa kita juga akan binasa. Hebat lagu mana pun, tuan-tuan, bagaimana ciptaan kita, handsome lagu mana, kaya lagu mana, tuan-tuan, mewah lagu mana, ujungnya binasa. Cuma tak tahu bila ya, tuan-tuan. Tapi ceritanya sama ya, tuan-tuan, kita ni. Cerita kita sama. Ilallahi turja'ul umur walillahi aqibatul umur. Macam mana pun kita hidup, tuan-tuan, kita ni kaya ke miskin, laki ke perempuan, macam mana pun, tuan-tuan, ujungnya bertemu dengan Allah. Dulu seorang isteri Nabi nama Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal apa kami orang perempuan ni tak jadi laki je senang? Kan ada setengah orang dia nak jadi orang laki, nak jadi perempuan, orang perempuan nak jadi laki. Dia balik, tuan-tuan. Malah kita pun tengok ada orang lah ni orang lelaki ramai nak jadi perempuan. Jadi Ummu Salamah pun dah sebut dah, bila Ummu Salamah tengok kelebihan banyak pada orang lelaki, yang rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka kata Ummu Salamah, kenapa tak jadikan kami ni lelaki je, ataupun hukum kami macam orang lelaki je, senang, sama. Bila Ummu Salamah sebut lagu tu, turun ayat Quran. Dan khutbah baru ni pun, kalau tuan-tuan perasan lah, khutbah tentang lelaki dan perempuan. Kalau tuan-tuan perasan lah, khutbah baru ni tentang lelaki dan perempuan. Bismillah. Jadi tuan-tuan, bila sebut macam tu, maka turun ayat Quran dalam surah An-Nisa. Kata Allah Azza wa Jal, la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kita ni mengharap kelebihan yang Allah Ta'ala berikan sebahagian pada kita tidak diberikan kepada sebahagian yang lain. Maknanya dalam hidup kita ni, ada orang rezeki lebih banyak pada kita, ada orang dijadikan lelaki, ada orang dijadikan perempuan, ada orang dijadikan orang Arab, mungkin rupa dia lebih handsome pada kita, ada orang dijadikan orang putih, tuan-tuan. Macam-macam orang, tuan-tuan. Kata Allah, la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kita mengharap kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada orang, tak ada pada kita, tuan-tuan. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Orang lelaki dia dapat pahala kelebihan apa yang dia usahakan. Walin nisa in nasibum mimma iktasaban. Dan orang perempuan pula dia dapat kelebihan apa yang dia usahakan. Jadi lelaki ke perempuan, tuan-tuan, memanglah kita baca dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surah Nisa kan, bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Allah Ta'ala lebihkan orang lelaki ke atas orang perempuan. Dan sebut dalam hadis lagi, Nabi kata tidak akan berjaya satu kaum walla umurahum imra'ah, yang mana perempuan jadi ketua dia. Ketua di sini bukan maksud jadi menteri, dia menjadi ketua nombor satu, tuan-tuan. Mana-mana negara ketua nombor satu perempuan, dia tidak akan jadi negara yang berjaya ataupun negara yang betul-betul kuat. Sebab tu, tuan-tuan, baca dalam sejarah tamadun manusia, tuan-tuan. Jangan tengok sejarah Islam ni, semua sejarah. Negaranya hebat ni, tuan-tuan, jarang ada pemimpin nombor satu, tuan-tuan, bukan menteri. Menteri tak apalah, menteri-menteri ni nombor satu. Jarang kita tengok ada orang perempuan, tuan-tuan. Tak kira lah tamadun Viking ke, tuan-tuan, tamadun Rusia ke, tuan-tuan, tamadun Cina ke, tuan-tuan, jarang jumpa pemimpin perempuan. Ada tapi jarang sangat, tuan-tuan. Bukan maksud dia lemahnya orang perempuan, tapi tak dijadikan untuk tu, tuan-tuan. Bukan ke arah tu. Kita bagi contoh mudah lah, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok orang perempuan gali kubur? Dia tak pernah tengok kan? Kalau ada orang perempuan kata, takkan orang lelaki boleh gali kubur? Takkan kami tak boleh? Kita tengok Mak Haji duk gali kubur, saya ingat tak sesuai, tuan-tuan. Kita tengok Mak Haji gali kubur, tak sesuai dengan kejadian dia, tuan-tuan.
Tapi kalau orang lelaki, pekerja orang lelaki ya. Baik. Jadi tuan-tuan, kejadian tuan-tuan sama juga mengandung. Orang lelaki tak boleh mengandung. Kelebihan orang perempuan. Boleh mengandung tuan-tuan. Malah mengandung ni, bila dia mengandung, dia sabar lahir anak dia, hilanglah dosa dia. Itu kelebihan orang perempuan. Seperti mana bayi yang baru lahir, mati boleh mati syahid pula. Hebat kelebihan yang tidak ada pada kita, ada pada orang perempuan. Pada hakikatnya tuan-tuan, di sisi Allah yang membezakan takwa. Tapi Allah Ta'ala jadikan ada fungsi tuan-tuan. Laki ada fungsi, perempuan ada fungsi. Perempuan ada fungsi dia tuan-tuan, yang kita tak ada tuan-tuan. Orang lelaki ada fungsi dia tuan-tuan, yang tak ada pada orang perempuan. Bukan aib tuan-tuan. Baik. Jadi sebab tu Rasul tuan-tuan tidak ada di kalangan perempuan, semua di kalangan lelaki, sesuai dengan fungsi dia tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, oleh kerana tasbih itu merupakan sesuatu yang diperintahkan kepada Nabi supaya membacanya, dan ialah yang layak bagi Allah, di mana Allah sendiri redha untuk dirinya, maka Nabi bersungguh-sungguh untuk mengetahui dan menghafaznya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturun. Lalu Allah menjanjikan kepada Rasul dan memberi khabar gembira bahawa baginda yakin akan diperdengar dengan bacaan Quran yang mengandungi pujian ke atas kemuliaan Allah. Baginda tidak akan lupa. Baik. Kemudian, kami sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali Allah kehendaki. Jadi ada orang tanya saya, boleh tak buat macam ni sebagai ayat kalau lupa baca ayat ni? Sebab dia tengok makna dia macam fala tansa, supaya kamu tidak akan lupa. Itu tuan, dalam kebanyakan perubatan Islam yang pergi merawat orang kena jin ni, bukanlah daripada Quran dan hadis, tapi berdasarkan tajribah para ulama. Macam mana nak rawat orang kena rasuk? Sebagai ulama, kalau orang kena rasuk, kalau jin tu tak kuat lah, dia baca satu ayat, biasanya jin tu lari. Dalam surah Al-Mu'minun, fahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Biasanya sebagai ulama macam Imam Ibn Qayyim dan sebagainya, kalau orang kena rasuk biasalah. Kalau nak tahu jin tu tak kuat tu, tapi bisik telinga dia ayat tu. Kalau dia dengar, dia cabut, biasanya yang tu ayat yang pertama. Tak ada dalam hadis pun. Dalam hadis tak ada sebut kalau orang kena rasuk baca ayat ni, tak ada. Tapi kenapa baca? Sebab makna dia tu. Fahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Makna dia apa? Adakah kamu menyangka kami jadikan kamu ni main-main? Wa annakum la wa ilaina la turja'un, dan kamu tidak akan kembali pada kami. Bagi tahu kat jin yang rasuk tu. Ingat Allah jadikan ni main-main ke? Dan tak akan kembali pada Allah. Itu yang pertama. Kalau orang kena rasuk, tuan-tuan baca yang tu dulu. Sebelum nak pergi yang jauh-jauh. Pasal apa tuan? Makna dia tu. Sama juga macam daun bidara kan. Mana adalah hadis sebut daun bidara. Ada orang, dia tengok isteri dia macam kena apa? Kena sihir. Macam mana nak tahu? Kalau rasa ni macamnya suami ke isteri, ambil daun bidara, letak bawah bantai masa dia tidur. Dia tak ada, letak bawah bantai. Tengok dia lagu mana. Nak tahu dia kena sihir ke tak kena sihir. Yang ni cerita dia tajribah ulama juga. Kan ada setengah bumuh pakai garam lah, apa benda lah. Itu semua orang yang macam kita lah, berubat tuan-tuan. Panadol lah, macam-macam segala ubat kecil manis, semua dengan kajian tuan-tuan. Jadi orang yang biasa ubat jin ni tuan-tuan, dia guna apa benda. Sebab tu pernah orang yang masuk dalam api tak jadi apa. Kemudian seorang ulama kata ambil tak silap Ibn Taymiyah rahimahullah, dia yang buat ketika pada zaman dia ada orang masuk dalam api tak jadi apa. Dia ambil daun bidara, lumuk badan orang tu. Dia masuk kali kedua terbakar. Sebab jin tak suka daun bidara. Tapi bukan daun bidara kita tuan-tuan, dia bidara yang berduri tu. Sidrah. Pokok bidara berduri tu dia ada dua. Satu yang buah kita makan tu. Pokok tak apa benda tu yang macam buah apple tu kan. Bukan daun tu. Dia daun bidara yang dia ada duri tuan-tuan. Daun tu. Jadi ada orang pun sama, dia tengok bini dia macam kena lain macam je. Bini dia mungkin kena sihir ke apa ke. Kadang-kadang memang lagu tu sihir. Sihir ni, kemampuan sihir menjadikan kita tengok bini kita meluat. Itu kemampuan syaitan. Ataupun menjadikan isteri tengok suami meluat. Itu kemampuan syaitan. Yang Allah berikan pada dia lah tuan-tuan, dengan izin Allah lah. Yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, orang perempuan ni, an-nisa'u aurah, orang perempuan ni aurat.
Fa idza kharajat ishtarafaha syaitan. Orang perempuan ni aurat. Bila dia keluar rumah, syaitan akan jadikan dia cantik pada pandangan lelaki. Sebab tu kita tak pelik. Ada orang kadang-kadang isteri lawa dah. Dia tengok bini orang, dia nampak lawa pula bini kawan ni. Syaitan main tu. Itu memang kemampuan dia. Ramai orang saya jumpa kadang-kadang, aku ni tengok bini orang mesti nampak lawa. Ada orang dia lagu tu. Saya tengok bini orang, saya ingat saya mengaji masa saya praktikal dulu di Kuala Lumpur tu, cikgu dua orang lelaki perempuan. Oh, sembang lucah lah tuan-tuan. Dua-dua dah menikah. Tapi sembang duduk berdua dalam bilik guru lah. Haula, saya tengok pun pening tuan-tuan. Macam mana nak didik ada bangsa? Antara yang dia duduk sembang, dia kata apa? Ish, aku ni ada bini pun tapi dah bosan dah dengan bini aku. Dah selalu sangat dah. Ni syaitan tuan-tuan. Hak perempuan tu duduk melayan, syok. Memang Allah jadikan syaitan lagu tu. Dia mampu mengindahkan orang perempuan di mata orang lain. Tuan-tuan, katakanlah bini pertama tuan-tuan orang Arab, nombor 2 Mak Saleh, nombor 3 orang Melayu, nombor 4 orang bangsa lain lah. Kira semua bangsa ni tuan-tuan dah pernah kahwin lah, senang kata. Tuan-tuan percayalah, hujung sekali tuan-tuan tengok negro pun lawa. Dia jadi macam tu. Nafsu ni dia bukan ada hujung. Kita yang kena kawal dia. Nafsu dia lagu tu. Tak kerti kawal dia bukan ada limit nafsu ni. Baik. Jadi tuan-tuan, jauh dah tuan-tuan kita pergi. Saya habiskan yang ni tuan-tuan. Jadi ayat ni boleh tak kita baca untuk hilang lupa? Wallahu a'lam, mungkin boleh. Sekadar tajribah tuan-tuan. Macam saya kata daun bidara tu lah. Tengok suami lain macam, isteri lain macam, ambil daun bidara, tak buah bantai dia. Bila tak buah bantai dia, tuan-tuan jangan memang. Kadang-kadang sihir ni hebat. Ada orang yang saya pernah jumpa, ni cerita betul tuan-tuan. Ada, saya rasa mungkin kena sihir lah kot, saya rasa lah. Dia kahwin, suami dia guru besar, gaji banyak lah kan. Guru besar, okey lah, gaji banyak. Macam guru besar, macam cikgu PE, gaji banyak tuan-tuan. Guru besar, mengetua. Bini dia kahwin dengan dia, anak dah 8 dah. 8 anak. Macam mana lah bini dia ni lawa lah, orang naik putih gebu. Macam mana kawan tu sihir pun saya tak tahulah tuan-tuan. Sampai boleh tinggal anak bini dia tinggal, suami dia tinggal, 8 anak dia tinggal. Dan dia tak balik lah tengok anak ni. Kecil-kecil dah tu. Kecil ke anak. Sanggup tinggal suami dengan anak kecil dia, pi ikut jantan lain. Yang hak laki ni pula miskin, umur kecil, suami dia kaya, sanggup dia tinggal suami dengan anak dia. Dahsyat tuan-tuan. Sebab tu kita mainan sihir ni bahaya tuan-tuan. Kita baca dalam Quran, sihir yang pertama, ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjih, ceraikan laki bini. Pasti boleh macam tu. Syaitan disihir mata tuan-tuan. Sebab tu Nabi Musa pun disihir mata kan, bila dia nampak apa, saharu a'yunan nas wastarhabuhum, tengok tali dan tongkat bergerak, sampai Nabi Musa menjadi takut. Sihir mata. Itu kemampuan jin dan syaitan tuan-tuan. Tengok, kalau kita tengok suami kita ni baik sungguh, tiba-tiba lain jadinya. Isteri kita ni baik sungguh, lain jadinya tiba-tiba. Pergilah jumpa mana-mana ustaz, ambillah daun bidara, bubur bawah apa, buah bantai. Tengok masa dia tidur. Kalau dia tidur, dia tak boleh tidur, tuan-tuan cepat-cepatlah pergi jumpa perubatan Islam. Ada something lah tu. Kalau dia tak boleh tidur, waktu ada daun bidara di bawah bantai dia, ada benda tak kena dia tu. Okey tuan-tuan. Sama juga ayat ni kita boleh tajribah. Sama orang berubat, kita tengok orang berubat kan, nak sakit lutut lah, sakit ni lah, penerang hati, alam nasyrah kan. Banyak orang baca penerang hati lah, nak dapat apa? Nak dapat menantu lah, tak dapat, semua alam nasyrah. Banyak ulama ajak. Ini tajribah tuan-tuan. Imam Nawawi rahimahullah dia ajak, siapa nak pergi jalan jauh, dia nak selamat pergi balik, kita amalkan tuan-tuan. Ni dalam kitab Al-Azkar sebut. Contohnya tuan-tuan nak pergi jalan jauh lah, Johor kan, nak pergi Langkawi kan, nak pergi mana-mana lah tuan-tuan, nak selamat pergi balik. Lah ni pun kes makin banyak kan, tak silap saya lah, kes makin naik kot. Tak mustahil kalau tutup balik. Jadi tuan-tuan, amalan para ulama antaranya baca surah Al-Kahf, bukan Al-Kahfi, surah Li'ila fi Quraisy. Adik saya duk travel, dia buat master, ulang alik, kerak balik daripada apa? Daripada Tanjung Malim, Upsi ke rumah, kerak sangat balik, pergi balik naik motor. Benda yang saya pesan macam itulah. Jangan lupa baca Li'ila fi Quraisy. Di samping kita baca-baca yang makthur, doa makthur jangan tinggal. Yang Nabi ajak tu nombor 1 lah.
kita amalkan juga beberapa surah tuan-tuan yang kita amal. Yang ulama amalkan jadi. Macam perubatan Islam, tuan-tuan jumpa mana-mana perubatan Islam pun. Tak kira dah daripada aliran mana, hak salafi ke, yang bukan salafi ke tuan-tuan. Ayat yang diperbaca tu bukan daripada Quran dan hadis. Semua tajribah para ulama yang diperbaca dan jadi tuan-tuan sesuai dengan makna dia. Baik tuan-tuan, kemudian kita ada lagi 4 minit tuan-tuan. Kemudian maksud kami akan jadikan kamu wahai Muhammad seorang yang boleh membaca dengan cara kami ilhamkan kepadamu bacaan berkenaan dan tidak akan lupa nas yang kamu baca. Sebelum ini Nabi ketika malaikat Jibril datang membawa beberapa wahyu, biasanya baginda akan terus mengulang bacaan tersebut dari awalnya walaupun Jibril belum selesai lagi membaca wahyu itu. Jibril tak dan habis baca, Rasulullah baca. Sebab takut lupa. Takut lupa. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, Rasulullah menguasai Quran ni bukan semudah yang kita fikir tuan-tuan. Rasulullah menguasai Quran, tiap-tiap tahun Rasulullah bertalaqi dengan Jibril alaihi salam. Tiap-tiap tahun daripada Al-Fatihah tu sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jibril baca, Rasulullah baca. Jibril baca, Rasulullah baca. Satu Quran. Akhir tahun waktu Rasulullah nak wafat 2 kali. Dan ini dipanggil bacaan akhir. Sebab tu tuan-tuan, kita baca Quran. Surah yang pertama turun surah apa? Iqra kan? Al-Alaq tu surah pertama turun. Lepas tu surah Mudassir. Lepas tu Muzammil. Ni semua duduk belakang ni. Duduk belakang semua. Bila buka Fatihah, Fatihah duduk depan. Al-Baqarah duduk depan. An-Nisa, banyak surah yang turun di Madinah duduk depan. Surah yang pendek-pendek ni banyak turun di Mekah, Makkiyah. Tuan-tuan tengok juzuk 30, juzuk 29 lah ke 30. Boleh kata hampir semua turun di Mekah, tapi duduk belakang. Yang duduk depan turun di Madinah. Macam mana jadi lagu tu? Lepas tu nama ada macam-macam nama kan. Ada nama Fatihah, ada nama lembu betina Al-Baqarah, ada nama An-Nisa perempuan, ada nama surah Muhammad, Nabi Muhammad, macam-macam surah. Ada Al-Maidah hidangan, ada nama semut, namlu, ada nama fil. Siapa bagi nama ni? Susunan yang kita hari ni tuan-tuan adalah susunan bacaan akhir. Bacaan akhir sama ni antara baginda Nabi SAW dan malaikat Jibril. Tahun akhir tu yang dalam bulan Ramadan 2 kali baca. Masa itulah bacaan akhir. Sebab tu pada zaman Sayyidina Osman bin Affan ada isu kan. Jam ni cepat sikit tak? Kita ada lagi 5 minit tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, zaman Sayyidina Osman bin Affan, Huzaifah Al-Yaman, tuan-tuan tahu Huzaifah Al-Yamani ni sahabat Nabi yang simpan rahsia. Kan dia pergi merata tempat, dia tengok orang baca Quran lain sungguh. Kawan ni baca lain, kawan ni baca lain, sampai takut jatuh pada kekufuran. Maka Huzaifah Al-Yaman lah minta Sayyidina Osman. Atas dia pun minta Sayyidina Osman, kata kena buat sesuatu ni. Takut rosak bacaan lain. Maka dikumpulkan segala mushaf, kemudian dibakar. Ini setuju, semua sahabat setuju tuan-tuan. Tidak ada sahabat walaupun satu yang ingkar. Tak kira mana-mana sahabat yang ingkar. Kita tahu waktu nak kumpulkan Quran, kan ada sahabat tak mau. Mula-mula. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, yang nak kumpul Quran ni siapa? Sayyidina Umar, betul tak? Sayyidina Umar nak kumpul Quran, Sayyidina Abu Bakar tak mau kumpul. Sebab Sayyidina Umar kata Rasulullah tak pernah buat, takkan aku nak buat. Punya lama berbahas, barulah Sayyidina Abu Bakar kumpul. Tapi zaman Sayyidina Osman bila dibakar semua, kita tak jumpa mana-mana sahabat yang tak setuju, ingkar. Jadi semua setuju tuan-tuan, semua mushaf dibakar. Kenapa mushaf lain dibakar? Sebab banyak mushaf yang lain tu dia bercampur antara Quran dan hadis. Kan lain-lain, ada sahabat ditulis, dia campur juga di situ, ada tepi tu ada hadis Nabi. Ada juga setengah mushaf ada yang ayat yang dah mansuh dah. Ada setengah mushaf yang susunan dia tak ikut bacaan akhir. Tak susunan. Ada orang sahabat tulis okey Al-Alaq dulu, dia tulis ikut wahyu turun. Jadi tunggal-langgang lah tuan-tuan. Jadi kumpul balik semua mushaf bakar, maka kumpulkan balik mushaf Utsmani yang kita baca ni. Tuan-tuan tahu Quran yang kita baca ni. Tuan-tuan sama ada Quran tu ataupun dalam handset. Dia asalnya tulis tangan tuan-tuan. Dan orang yang tulis tu pun hidup lagi tuan-tuan. Dia tulis dengan tangan Quran tu. Dia tulis dengan tangan. Nama dia pun Osman juga tuan-tuan. Masih ada lagi di Arab Saudi, hidup lagi dia. Besar pahala dia tuan-tuan. Hatta tuan-tuan buka handset, tulisan dia ni sama macam tulisan dalam Quran tu. Orang tu tulis, nama dia Osman tuan-tuan. Dia tulis daripada Al-Fatihah tu sampai Qul a'udzu birabbin nas dengan tangan dia. Kemudian yang banyak kat kita ni cetak lah. Scan cetak ke dalam handset tuan-tuan. Itu pun nama dia Osman. Masa Osman ni disusun seperti mana bacaan akhir 2 kali.
yang Rasulullah khatam dalam setahun bersama Jibril alaihissalam. Nak ceritanya Rasulullah ni pun usaha tuan-tuan nak faham. Ini penting tuan-tuan. Tak ada ilmu, tak ada benda ilmu kita dapat dengan senang tuan-tuan. Tak ada, semua kena usaha tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, saya ada sahabat saya, dia jumpa saya nak main mengaji pondok, malas. Mengaji pondok malas, nak duduk bertahun. Nak pergi universiti, lagilah malas. Lepas tak ada sijil, lagilah susah nak masuk. Nak main masjid mengaji, malas, susah. Jumpa kata ada tak tok guru makrifat. Pasal apa? Makrifat ni senang, mengaji terus sampai pada Allah. Bukan tak bagus mengaji makrifat ni, tapi kenalah tengok makrifat lagu mana. Sebab ada setengah orang dia ingat dia pergi masuk mana-mana makrifat tak payah mengaji dah. Sebab apa? Kami ni highway menuju Allah. Ada pun yang main masjid ni semua jalan biasa ya. Tak boleh tuan-tuan. Nak ikut tarikat mana-mana kan tuan-tuan, tapi kena mengaji syariat, akidah, kena mengaji tasawuf syariat, mengaji tuan-tuan. Tak ada jalan yang mudah tuan-tuan, duduk saja-saja boom jadi alim tuan-tuan. Tak, kena usaha. Baik tuan-tuan, kemudian okey, seminit kita tuan-tuan. Lalu turunlah ayat ini. Sejak itu bagi Allah mengilhamkan kepada Nabi daya ingatan yang kuat sehingga baginda tidak lupa ayat Quran yang diturunkan. Ayat ini adalah mirip dengan firman Allah yang maksud, dan janganlah engkau tergesa-gesa membaca Quran sebelum disempurnakan penyampaian wahyu kepadamu, surah Taha. Dan firman Allah lagi yang bermaksud, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk baca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas ketanggungan kamilah tugas mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membaca surah Qiyamah. Seterusnya Allah bermaksud illa masya Allah, yakni sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan jadikan kamu boleh membaca dan tak lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maksud dia Rasulullah lupa juga yang Allah kehendaki. Ya, apa yang Rasulullah lupa tu tuan-tuan? Sanuqri'uka fala tansa, kami jadikan kamu boleh baca Quran tak lupa. Illa masya Allah, tapi kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki lupa. Sehingga Imam Qatadah sebut Nabi Muhammad tak pernah lupa apa, melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki saja. Baik tuan-tuan, apa makna dia? Sesungguhnya kami akan menghafaz Quran yang diturunkan kepadamu dan kamu sekali tidak akan melupainya, melainkan apa yang Allah kehendaki supaya kamu melupainya. Jadi Allah kehendaki lupa. Sekiranya Allah ingin menjadikan kamu lupa sesuatu, nescaya dia akan melupakan kamu. Ada pendapat menyebut bahawa yang dimaksudkan dengan pengecualian di sini ialah berkaitan ayat-ayat nasah. Ini kebanyakan ulama sebutlah. Bila ayat-ayat itu telah dinasahkan, maka Rasulullah lupa dah ayat tu, hilang. Sebab tu ada sahabat dia baca 2 surah. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Tabari, ayat ni dia tafsir dia panjang lah. Ada 2 orang sahabat ni, dia hafal 2 surah. Baca lah, tiap-tiap malam bangun baca. Satu malam dia pun bangun, dia pun tak boleh baca, hilang terus. Pelik dia, kenapa hilang? 2 orang sahabat ni hilang, ayat yang dia hafal ni hilang terus di dada. Jumpa Nabi SAW, tanya, lupa, kata Rasulullah ayat itu sudah dimansuhkan. Jadi maksudnya bila dimansuhkan, jangan kata Rasulullah, sahabat yang hafal pun lupa, kecuali yang tulis. Kan ada yang tulis kan? Itu yang kata apa? Orang tua, asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya farjamhuma albattah. Kan ada ayat ni, masyhur ayat ni yang bagi contoh. Katanya orang lelaki, orang yang dah menikah, laki dan perempuan, kalau berzina, rejamlah dengan batu sampai mati. Katanya ini antara ayat yang dulu ada, kemudian hilang, dalam ingatan semua hilang. Tapi siapa yang tulis itu adalah, itu yang pada zaman Sayyidina Osman dikumpulkan dan dihapuskan. Nah, semua yang lain. Sebab ada orang dia masih lagi ada ayat-ayat mansuh. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha, kan sebut dalam Quran. Apa saja yang kami mansuhkan pada Quran, kami datangkan yang lebih baik ataupun yang sama dengan dia. Nah, baik tuan-tuan. Melainkan apa yang Allah telah mengangkat atau menasahkan, iaitu apa yang dirasahkan bacaannya, maka ayat ini seperti kamu boleh mengabaikannya. Makna yang pertama adalah lebih tepat. Qatadah menyebutkan Rasulullah tidak lupa sesuatu pun, melainkan apa yang Allah inginkan. Baik, jadi tuan-tuan akan datang kita sambung di ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Kita baca ini 5 ayat lah, 2, 5 sampailah 6. Jadi tuan-tuan cukup sekadar itu. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan, kuliah maghrib sirah. Jadi cukup sekadar itu. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Salam muslimina wa muslimat, mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متهولا وصلى نبينا وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين